Selamat datang ke channel Cikgu Mendel. Dalam video ni, kita akan cuba bincangkan dan fahamkan bab yang pertama, rangsangan dan gerak balas. Yang ni sains tingkatan 3. Dalam rangsangan dan gerak balas ni, dia ada dua sistem utama sebenarnya. Yang pertama adalah sistem saraf manusia, yang kedua adalah sistem endokrin manusia. Tapi kamu tak belajarlah sistem endokrin manusia, kamu hanya pergi melihat kepada sistem saraf manusia. Jadi kita akan cuba fahamkan tentang sistem saraf manusia. Jadi bila sebut tentang rangsangan dan gerak balas, ini melibatkan macam mana tubuh badan kita nak kawal atur fungsi-fungsi yang ada supaya kesihatan kita berada pada tahap yang optimum. Nak memastikan tubuh badan tu sentiasa sihat, tidak ada masalah dan kita boleh dapat terus hidup dari setahun ke setahun. Jadi sistem saraf ni adalah sistem kawalan koordinasi badan. Dia nak kawal koordinasi badan. Jadi macam mana dia nak fahamkan situasi, macam mana dia nak pastikan kita berada pada keadaan yang paling bagus sekali dan tidak membahayakan tubuh badan. Jadi dia melibatkan kita nak kena faham apa yang berlaku di sekeliling, dan apa yang berlaku di sekeliling itu akan menjadi satu maklumat yang akan dihantar pergi ke otak. Jadi bila sampai ke otak, di situ akan berlaku pemikiran. Jadi kita sebagai manusia ni dikurniakan Tuhan akal untuk kita fikir apa yang bagus, apa yang tak bagus. Kalaupun kita buat sesuatu yang tak bagus, dia akan jadi sebagai pengajaran kepada kita untuk masa-masa yang akan datang. Okey, jadi itu pengenalan dia lah, pengenalan. Dalam sistem kawalan koordinasi badan ni, dia ada melibatkan penglihatan. Apa yang kita lihat? Jadi kita lihat persekitaran kita tu macam mana. Kemudian dia melibatkan pemikiran, badan kita, organ dalam badan. Dan adalah bahagian-bahagian lain lagi sebenarnya. Tapi ini contoh yang ada dalam sistem kawalan koordinasi badan. Apa yang kita lihat, kemudian dari segi pemikiran kita macam mana, tubuh badan kita tu sendiri macam mana, dan organ dalam badan. Sebab organ dalam badan pun sangat-sangat penting. Sebab apa? Kalau berlaku sesuatu pada organ dalam badan, dia juga akan memberi kesan kepada kesihatan manusia tu. Jadi manusia tu kemungkinan akan sakit lah kalau sesuatu berlaku di dalam badan. Dalam sistem saraf manusia ni, struktur dia terbahagi kepada dua. Jadi struktur bagi sistem saraf manusia terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah sistem saraf pusat. Okey, sistem saraf pusat. Yang kedua adalah sistem saraf periferi. Bagi sistem saraf pusat terdiri daripada otak dan saraf tunjang. Otak ni ada dekat kepala lah, dekat tengkorak, dalam tengkorak kita. Kemudian saraf tunjang ni ada dalam tulang belakang. Jadi ini adalah sistem saraf pusat. Maksudnya dia sangat-sangat penting. Jadi kalau sesuatu berlaku pada sistem saraf pusat ni, dia akan memberi kesan yang sangat-sangat besar kepada manusia tu. Sebagai contoh yang paling mudah sekali adalah kegagalan berfungsinya struktur-struktur pada badan. Jadi kalau ada masalah pada saraf tunjang, ada masalah pada otak, kemungkinan tubuh badan tu tak dapat nak berfungsi. Sebagai contoh, buang air kecil. Jadi kalau bahagian otak yang kawal buang air kecil tu kencing lah, ada masalah, jadi dia tak boleh nak kawal pembuangan air kencing tu. Dia nak kencing ke tak kencing ke, dia tak boleh nak kawal. Jadi dia akan ada masalah kalau bahagian otak dia tu bermasalah. Okey, bahagian otak, terutama sekali otak atau saraf tunjang. Untuk struktur yang kedua adalah sistem saraf periferi. Ini yang melibatkan saraf kranium, saraf spina. Saraf kranium ni dia duduk pada kepala. Dia bersambung, saraf tu dia bersambung dengan organ-organ deria yang ada pada kepala. Sebagai contoh, saraf-saraf tu akan menghubungkan mata dengan otak, akan menghubungkan telinga dengan otak, menghubungkan lidah dengan otak, menghubungkan hidung dengan otak, menghubungkan kulit dengan otak, yang bahagian kepala ni. Jadi semua deria-deria rasa manusia tu ada di kepala dan dapat dihantar pergi ke otak menggunakan saraf kranium. Menggunakan saraf kranium.
Jadi ada 12 pasang saraf hubung otak dengan organ deria dan organ dalaman. Boleh ya? Ada 12 pasang semua. Kemudian saraf spina pula dia ada di bawah kepala ni. Di leher, di tangan, di kaki, di perut, di organ-organ dalam badan. Jadi dia akan hantar maklumat-maklumat yang dia dapat kesan rangsangan-rangsangan, perubahan-perubahan di sekeliling, pergi ke saraf tunjang dulu. Daripada saraf tunjang akan naik ke otak untuk berlaku pemikiran, penyimpanan maklumat. Kemudian barulah ada tindak balas di otak. Dia akan hantar balik maklumat tu pergi ke otot-otot, pergi ke organ-organ sasaran untuk tindak balas, untuk respon. Jadi saraf spina ni ada 31 pasang hubung saraf tunjang dengan otot rangka. Jadi dia akan hubung saraf tunjang dengan otot rangka. Jadi sistem saraf manusia ni apa fungsi dia? Akan kesan rangsangan. Rangsangan tu apa? Benda-benda yang ada di sekeliling, yang bila berubah kita dapat rasa dia berubah. Sebagai contoh, suhu. Kalau suhu tu meningkat, apa maksud suhu meningkat? Semakin panas sekeliling. Jadi bila semakin panas, dia akan memberi kesan kepada tubuh badan. Jadi apa yang berlaku? Di bawah kulit kita tu ada reseptor. Okey, dia ada reseptor macam termometer lah. Dia akan mengesan rangsangan perubahan pada cuaca, pada keadaan sekeliling. Kemudian dipanggil sebagai reseptor kepanasan atau reseptor kesejukan. Kemudian dia akan hantar maklumat tu pergi ke saraf tunjang dan naik ke otak. Jadi otak akan bagi tindak balas untuk dilakukan sesuatu. So sebagai contoh, bila keadaan panas, mungkin otak akan pergi ke otot ke, otot akan buat sesuatu lah, ataupun pergi ke kulit ke untuk pengeluaran peluh. Jadi untuk pengeluaran peluh. Jadi bila peluh tu keluar, dia akan keluar bersama dengan haba. Jadi tubuh badan akan kekalkan suhu dia pada kadar yang sama tanpa meningkat. Suhu mengikut persekitaran. Tubuh badan dia tak boleh meningkat suhu ya. Apa jadi pun dia tak boleh meningkat suhu atau menurun suhu dia. Dia kena stabil pada 36.9 darjah Celsius. Kalau meningkat akan ada masalah, kalau menurun akan ada masalah. Kalau meningkat, tubuh badan akan sedaya upaya untuk turunkan suhu. Kalau menurun, tubuh badan akan sedaya upaya untuk menaikkan suhu. Okay? Jadi dia akan kesan rangsangan di sekeliling apa yang berlaku. Kalau terlalu sejuk sangat, dia akan hantar maklumat pergi ke otot. Otot akan buat sesuatu lah. Sebagai contoh, kamu berdiri, kamu tutup kipas, tutup aircon, atau pakai baju sejuk. Itu adalah kesan daripada rangsangan tu lah. Dia ada tindak balas. Kemudian fungsi dia adalah hantar maklumat. Jadi maklumat tu akan dihantar, rangsangan tu akan ditukar dalam bentuk elektrik, akan dihantar pergi ke otak dan akan hasilkan gerak balas. Okey, dengan harapan kamu boleh faham lah. Kemudian gerak balas manusia terbahagi kepada, jadi gerak balas rangsangan manusia terbahagi kepada tindakan terkawal, tindakan luar kawal. Tindakan terkawal ni dalam keadaan sedar. Kita sedar kita kawal sesuatu tu. Ni manusia dia sedar dia kawal sesuatu. Sebagai contoh, kamu nak angkat tangan. Kamu sedar tak kamu nak angkat tangan? Pastilah kamu sedar. Kamu sedang mengangkat tangan, menurunkan tangan, kamu bercakap sesuatu. Semua tu dalam keadaan sedar. Okay? Dikawal oleh otak. Dia ada bahagian otak yang kawal sebenarnya. Jadi rangsangan tu, okay, rangsangan di sekeliling, contohnya tadi macam keadaan panas, dia akan dikesan di kulit, kemudian kulit akan menghasilkan impuls elektrik. Impuls elektrik tu akan dibawa pergi ke otak menggunakan efektor. Efektor bawa ke otak. Jadi otak pun ada proses pemikiran dia, ada tindak balas yang nak dilakukan supaya nanti rangsangan tu tak memberi kesan kepada badan, ataupun kamu memberi respon terhadap rangsangan tu. Jadi dia akan hantarkan maklumat tu pergi ke efektor. Jadi efektor ni otot lah. Jadi otot tu mengecut, mengendur, akan ada pergerakan atau tidak ada pergerakan.
dan akan ada gerak balas, respon terhadap rangsangan tu. Kemudian kita ada tindakan luar kawal. Maksud tindakan luar kawal ni sebenarnya dia berlaku serta-merta tanpa kita sedar atau fikir dahulu. Jadi sebenarnya tubuh badan, otak kita kawal juga tindakan luar kawal ni. Dia kawal, cuma kita tak sedar. Pemikiran kita tak sedar benda tu sedang berlaku. Sebagai contoh, degupan jantung. Kamu fikir ke degupan jantung tu 1 minit nak degup 2 kali je lah. Nak degup 10 kali je, tak fikir benda tu. Macam kita tindakan terkawal ni, kita boleh fikir, aku nak angkat tangan 1 minit 5 kali. Ataupun nak angkat tangan, bila aku nak angkat tangan. Aku nak turun tangan, bila aku nak turun tangan. Kamu kawal, kamu sedar benda tu kamu kawal. Tapi untuk degupan jantung ni, kamu tak sedar. Tapi sebenarnya dia ada sistem untuk kawal tindakan luar kawal ni. Sebagai contoh, kalau ada masalah tentang tekanan darah, tubuh badan ni, otak ni, dia boleh bagi tahu dekat jantung untuk berdegup lebih pantas atau berdegup kurang. Berdegup tu maksudnya dia mengepam darah tu lebih cepat ke, mengepam darah lebih perlahan. Jadi otak kita boleh kawal sebenarnya. Dia tindakan luar kawal. Okey. Jadi tanpa sedar atau fikir dahulu. Salah satunya degupan jantung lah. Kemudian pernafasan kita. Jadi kita tak kawal lah pernafasan kita. Jadi kamu nak tahan nafas, tak ada lah tiba-tiba tak ada kerja nak tahan nafas kan. Jadi dia ada dua jenis bahagian yang akan kawal tindakan luar kawal ni, iaitu medula oblongata dan saraf tujang. Untuk medula oblongata dia akan kawal jantung, nafas, peristalsis. Peristalsis ni adalah proses pergerakan makanan di salur pencernaan. Jadi sepanjang salur pencernaan tu akan ada peristalsis. Kemudian juga perembesan air liur. Jadi dia ada kelenjar air liur yang akan merembeskan air liur. Kemudian ada jenis yang kedua ni akan kawal tindakan luar kawal saraf tunjang. Saraf tunjang ni boleh jumpa di mana? Di dalam tulang belakang. Jadi saraf tunjang ni akan memberi kesan ataupun mengawal dalam keadaan yang tergesa-gesa, terburu-buru, keadaan kecemasan, emergency. Sebagai contoh, memegang objek yang panas. Bila kita pegang objek yang panas, sekaligus secara automatik kita akan tarik bahagian badan yang terkena objek panas tu daripada objek tu, tanpa kita fikir dahulu. Ada ke orang pegang sesuatu yang panas, panas ni, kemudian baru dia tarik tangan? Tak. Dia automatik, tanpa dia fikir, dia akan terus tarik tangan dia. Ataupun ada orang nak cucuk mata dia dengan pensel, automatik dia akan tutup mata dia. Sebab apa? Sebab dia melibatkan tindakan luar kawal. Yang ini yang dikawal oleh saraf tunjang. Jadi benda yang tajam, bersin. Tapi tak adalah kata tak sedar. Sebagai contoh, kita pegang objek yang panas. Memanglah waktu kita pegang itu kita tak kawal. Terus automatik dengan keadaan yang sangat-sangat cepat kita tarik tangan kita. Tapi maklumat tu kemudian tetap dihantar pergi ke otak. Sebab apa? Sebab kemudian baru kita tahu, objek tu panas. Tapi kita dah tarik tangan dulu. Okey, kita dah tarik tangan dulu. Maksudnya, maklumat tu tetap akan dihantar ke otak, tapi untuk tindak balas tu, dia akan berlaku serta-merta. Jadi, kalau sesuatu berlaku pada sistem saraf kita ni, dia akan mengganggu kesihatan. Jadi sistem saraf ni sangat-sangat penting. Jadi kalau sesuatu berlaku, dia akan mengganggu kesihatan, dan keadaan paling teruk sekali adalah kelumpuhan. Orang tu lumpuh. Jadi kita akan cuba fahamkan juga tentang organ-organ deria yang terlibat dalam sistem saraf manusia ni. Sebab organ deria ni dia terlibat secara langsung dengan sistem saraf manusia. Untuk apa? Untuk dia kesan rangsangan di sekeliling. Contohnya nak kesan suhu. Jadi dia ada organ deria nak kesan suhu. Dia nak kesan cahaya. Dia ada organ deria nak kesan cahaya. Dia nak rasa manis, masam, pahit, masin. Jadi dia ada organ deria yang nak mengesan rasa tu. Dia nak mengesan
tekanan. Jadi dia ada organ deria yang nak mengesan tekanan tu. Jadi organ deria ni adalah sebahagian komponen utama di dalam sistem saraf manusia ni. Jadi kita ada mata, telinga, hidung, lidah dan kulit. Ada 5 organ deria. Kita pergi dulu kepada organ deria yang pertama, iaitu mata. Jadi mata kita lah. Kamu tengok kat cermin tu ada 2 biji kan. Mata ni sangat penting lah. Sebab apa, dengan mata ni kita ada penglihatan. Kita dapat lihat di sekeliling. Daripada penglihatan ni lah kemudian kita dapat berfikir apa yang patutnya kita buat. Jadi mata ni adalah organ deria. Jadi ini yang cikgu lukis lah tentang mata. Jadi kita pergi dulu yang pertama, struktur dia dulu. Okey, jadi struktur, kenal pasti dulu nama bagi struktur-struktur. Jadi kalau ikutkan untuk bab yang ini, sebenarnya dia lebih kurang, bukan lebih kurang, dia sebenarnya dalam biologi. Okay, biologi. Sebab sains ni terbahagi pada 3 lah yang kamu belajar ni, fizik, kimia, biologi. Jadi mata yang kamu tengok sekarang ni dekat dalam video ni, yang ni ada struktur mata. Jadi dalam biologi ni, nak belajar biologi, pertama sekali bila ada sesuatu sistem, kita kena tengok dulu, kena fahamkan dulu tentang struktur tu dulu. Lepas fahamkan struktur, bentuk dia macam mana, di mana tempat dia, rupa dia bagaimana, kemudian baru kita namakan. Lepas kita namakan, lepas tu barulah kita tahu fungsi dia. Jadi dia tersusun sikit lah. Jadi kita pergi dulu kepada struktur, kemudian kita tengok nama dia apa, kemudian kita pergi kepada fungsi bahagian ataupun struktur yang kita namakan tu. Jadi ini mata. Jadi cikgu pergi dulu yang bahagian luar sekali. Okey. Yang bahagian lapisan luar sekali iaitu kornea. Ini yang paling luar sekali lah. Jadi cikgu tulis 1 dekat sini supaya dapat tunjuk dekat kamu. Jadi kat sinilah 1 dia. Nampak tu 1. Kita ada kornea. Kita pergi dulu kepada laluan cahaya ya. Jadi laluan cahaya tu, cahaya dia melalui lapisan-lapisan ni. Kemudian baru pergi pada struktur-struktur yang mempengaruhi cahaya tu, berapa banyak yang masuk dan keluar. Okey, dia tak keluar lah, dia masuk. Boleh ya. Kemudian laluan cahaya yang kedua adalah gelemair. Jadi kita tulis 2 kat situ. Laluan cahaya yang ketiga kita ada pupil. Pupil ni ruang, rongga ataupun bukaan yang membenarkan cahaya untuk melepasi masuk ke dalam kanta mata. Jadi keempat ni kita ada kanta mata 4. Selepas kanta mata, cahaya akan pergi ke gelemaca. Nombor 5, gelemaca. Kemudian barulah dia kena pada retina. Okey, nombor 6, retina. Boleh ya? Itu adalah laluan cahaya lah. Kemudian di retina, cahaya akan ditukar ke impas saraf. Bila ditumpah ke impas saraf, dia akan dihantar ke otak. Akan dihantar ke otak oleh sel saraf lah. Akan dihantar ke otak sel saraf. Okey, ini laluan dia dulu. Okey, nombor 1 ke nombor 2 ke nombor 3 ke nombor 4 ke nombor 5 dan seterusnya nombor 6. Ini adalah laluan cahaya. Laluan cahaya. Laluan cahaya. Jadi kita pergi tengok dulu nombor 1. Kornea. Kornea adalah lapisan lut sinar. Apa maksud lapisan lut sinar? Lapisan yang boleh cahaya merentasi, melepasi. Dia tak ada masalah. Dia macam cermin tu, kalau kamu rumah sliding door, kan? Sliding door ni pintu slide. Tak tahulah bahasa Melayu dia kan. Sliding door, kaca dekat sliding door tu cahaya boleh melepasi. Kamu boleh tengok orang kat luar tu buat apa. Okey, jadi cahaya boleh melepasi. Dia lut sinar. Kemudian cahaya yang melepasi itu akan dibias fokus ke retina. Cahaya yang tu dibias dan fokus ke retina. Sebab pentingnya cahaya ni jatuh dekat retina. Kalau cahaya tak jatuh ke retina, dia akan bermasalah untuk kamu melihat apa yang berlaku di sekeliling. Okey, contoh jatuh ke titik buta. Kalau jatuh titik buta ni masalah. Nanti kita tengoklah. Boleh ya, kornea. Nombor 1. Cahaya mesti melepasi ni dulu. Okey, cahaya mesti melepasi yang ini dulu. Kita tak pergi lagi kepada organ ataupun struktur-struktur yang membantu cahaya tu.
berapa banyak dia masuk, berapa banyak dia keluar, tak ada keluar lah, dia masuk, yang akan kawal kuantiti cahaya tak pergi lagi. Kita pergi pada struktur laluan cahaya. Okey, jadi laluan yang pertama adalah kornea. Kemudian dia akan bergerak ke yang kedua, gelemair. Jadi gelemair ini bendalir lut sinar. Gelemair ini sendiri adalah bendalir lut sinar. Jadi kalau kamu pernah makan mata, betul ya? Memang ada orang makan mata. Cikgu pun makan mata. Mata apa? Mata ikan lah. Kari kepala ikan kan. Jadi antara bahagian yang sedap, ada tinggi kandungan DHA. DHA ni adalah satu nutrien yang penting untuk otak ya. Dia dapat membantu ingatan kita, dikatakan lah. Cikgu tak baca lah scientific paper yang kata macam tu, tapi ada disebut DHA tu akan membantu otak. Jadi dia ada banyak dalam mata ikan. Jadi bila makan tu, dalam tu dia ada seolah-olah macam agar-agar. Bila makan tu akan rasa lemak dia di situ. Okey. Yang itu adalah bendalir lah. Bendalir ni dia lut sinar. Maksudnya cahaya boleh merentasi, melepasi. Dan bendalir ni, gelemair ni akan kekalkan bentuk mata. Jadi dia akan fokus cahaya ke dalam mata. Jadi yang kedua, pergerakan cahaya yang kedua, dia akan melepasi gelemair. Seterusnya dia akan lalu di pupil. Dia lalu di pupil. Pupil ni adalah bukaan tengah iris. Nanti kita tengok iris tu apa. Tapi cahaya tak lalu merentasi iris. Dia lalu dekat pupil. Jadi sebab apa? Sebab dia laluan kepada cahaya. Jadi bukaan di tengah iris. Di pupil ni juga akan kawal kuantiti cahaya. Okey. Sebenarnya yang kawal kuantiti cahaya tu iris sebenarnya. Sebab apa? Iris tu akan pastikan pupil ni buka banyak mana. Tapi tak apalah, sebab dia dalam buku teks kamu, ikut je buku teks. Tak payahlah bergaduh pening kepala kan. Buku teks kata macam tu, kita ikut je lah. Cikgu tak nak argue lah maklumat ni salah ke, maklumat ni betul ke. Kalau buku teks kata macam tu, kita ikut je, senang kerja kita kan. Kemudian cahaya tu akan lalu di kanta mata. Jadi dia akan bergerak, dia akan lalu di kanta mata. Kanta mata ni adalah cembung lut sinar dan kenyal. Cembung lut sinar dan kenyal. Dia cembung. Bentuk cembung macam ni lah. Dia ada satu lagi bentuk cekung kan. Macam tu cekung. Okey. Ni cembung. Jadi cembung, kanta mata ni cembung, lut sinar dan kenyal. Dia lut sinar maksud cahaya boleh merentasi, melepasi. Kenyal. Kenyal ni apa? Contohnya macam getah. Kamu beli makanan kan, bungkus plastik, bungkus surat khabar ke, kertas ke, dalam tu ada plastik, dia bungkus dengan getah. Getah tu kenyal. Maksudnya kamu boleh tarik dia, lepas dia. Tarik dia, lepas dia. Jadi maksudnya dia kenyal. Okey, jadi maksudnya ada proses kita boleh panjangkan dia dan kita boleh pendekkan dia. Itu maksud kenyal lah. Dia akan fokus cahaya ke retina. Fokus cahaya ke retina. Maksudnya dia akan lalu juga di kanta mata cahaya tu. Kemudian cahaya akan lalu di gelemaca. Okey, nombor 5, gelemaca. Di sinilah gelemaca. Di ruangan ni lah. Okey. Bahan jeli lut sinar. Dia akan kekalkan bola mata. Di lut sinar juga, bahan jeli lut sinar. Kekalkan bola mata. Fokus cahaya ke mata. Okey, fokus cahaya ke mata. Kemudian last sekali, cahaya akan jatuh di retina. Di retina ni ada fotoreseptor. Jadi fotoreseptor ni akan nama reseptor kan. Jadi selain daripada situ, sebenarnya dekat bawah kulit kita ada banyak reseptor lain. Reseptor kesakitan, reseptor kesejukan, reseptor kepanasan, reseptor tekanan. Di retina sendiri adalah reseptor untuk cahaya. Jadi maksudnya bila cahaya jatuh dekat reseptor tu akan hasilkan impas saraf. Jadi dia akan tukarkan cahaya kepada impas saraf. Impas saraf ni akan lalu dekat sel saraf. Sel saraf ni seolah-olah macam wire elektrik tu.
Dia wire elektrik tu apa? Dia akan bawa elektrik lah. Dia bawa elektrik pergi ke lampu. Lampu keluarkan cahaya. Dia tukarkan tenaga elektrik kepada tenaga cahaya. Sekarang ni tenaga cahaya ditukar kepada tenaga elektrik, iaitu impas saraf. Contohlah, iaitu analogi dia lah. Nak bagi tahu ni ada penukaran cahaya kepada bentuk lain. Dalam bentuk lain tu yang nak hantar maklumat pergi ke otak. Sebab cahaya tak boleh masuk ke otak. Cahaya tak boleh masuk ke otak. Yang masuk ke otak tu adalah impas saraf. Impas saraf ni apa? Maklumat tentang cahaya tu. Contohnya cahaya tu dia bawa bentuk kerusi. Cahaya tu dia bawa bentuk kerusi. Sebab kita nampak kerusi. Jadi cahaya tu dia pergi dekat kerusi tu, dia berimbas dengan kerusi tu, dia masuk ke dalam mata kita. Dia bawa image kerusi masuk ke dalam mata kita, kena pada fotoreseptor. Bentuk kerusi tu nanti yang ada dalam cahaya tu akan ditukar jadi impas saraf. Maklumat tu akan dihantar oleh sel saraf ke otak. Otak akan tafsirkan. Yang kita nampak kat depan kita tu adalah kerusi. Okey, kerusi. Kalau ada kerusi lah kat depan tu. Kalau tak ada, benda lain lah kita nampak. Okey, boleh ya? Itu untuk laluan cahaya. Jadi kita ada struktur-struktur lain lagi. Yang mana dia akan mempengaruhi kuantiti cahaya yang masuk. Dan satu lagi, struktur-struktur yang membantu mata ni untuk terus dapat berfungsi. Dapat terus berfungsi. Sekarang ni kita tengok pula kepada struktur-struktur lain di mata. Iris. Okey, iris nombor apa? Nombor 7. Tak pernah nampak lah. Tukar warna lain. Warna apa ni lah. Okey, nombor 7. Jadi iris nombor 7 di sini. Di situ iris nombor 7, kawal saiz pupil. Jadi pupil ni apa? Bukaan di tengah iris. Dia kawal kuantiti cahaya. Jadi maksudnya dia kawal saiz pupil. Pupil ni adalah laluan cahaya. Jadi nak tak nak, iris ni secara langsungnya akan kawal saiz cahaya yang masuk melalui pupil pergi ke kanta mata. Okay, ya? Jadi iris sekali lagi kawal saiz pupil. Pupil ni adalah bukaan di tengah iris. Dia ni adalah, iris ni macam pintu sliding door tu. Jadi kalau kita buka sliding door tu, cahaya boleh lalu lah, atau orang boleh lalu. Kalau buka kecil sikit, lagi sikit orang boleh lalu. Kalau tutup, orang tak boleh lalu. Jadi pintu tu sendiri adalah iris. Bukaan tu adalah pupil. Boleh ya? Kemudian kita ada otot silia. Otot silia nombor 8. Di mana otot silia? Di sini. Kamu nak lagi jelas, tengoklah dalam buku teks. Cikgu memang ambil 100% nota ni daripada buku teks. Tak diubah langsung. Bukan tak diubah lah. Cikgu ubah dalam bentuk yang cikgu rasa mudah nak faham lah. Otot silia. Jadi di situ ada otot silia akan ubah ketebalan kanta mata. Jadi maksudnya otot silia ni dia akan tarik. Dia tarik kanta mata tu jadi kecut. Ataupun kanta mata tu jadi nipis. Kalau dia tarik kanta mata. Kalau dia lepas kanta mata tu akan jadi tebal. Jadi dia boleh ubah suai keadaan kanta mata tu. Sebab apa? Kanta mata tu dia kenyal. Sifat dia kenyal. Otot silia ni membantu dalam ubah suai cahaya yang masuk ke dalam mata. Cahaya tu dia nak dalam keadaan yang macam mana. Kalau jauh, cahaya tu melibatkan imej yang jauh, macam mana dia nak masuk. Kalau imej yang dekat, macam mana dia nak masuk. Jadi apa yang akan ubah suai kanta mata ni? Otot silia. Jadi bila sebut tentang otot ni dia boleh mengecut dan mengendur. Jadi kalau dia kecut, dia akan memendek. Kalau dia kendur, dia akan memanjang lah. Itu secara umumnya. Jadi akan ubah ketebalan kanta mata yang boleh kecut dan kendur. Seterusnya kita ada konjangtiva. Okey, konjangtiva. Konjangtiva nombor 9. Di 9 sinilah. 9 di situ. Membran lutsina. Membran lutsina melindungi sklera. Nanti kita tengok sklera tu apa. Okey,
Jadi itulah, tak berapa nak kata apa, terlibat secara tak langsung lah dalam bahagian-bahagian di mata. Seterusnya kita ada ligamen penggantung nombor 10. Jadi dekat mana ligamen penggantung? Di sini. Nombor 10, ligamen penggantung. Jadi apa fungsi ligamen penggantung? Pegang kanta mata pada kedudukannya. Jadi dia pegang. Macam kita lah pegang sesuatu kan. Sesuatu tu akan berada di tangan kita, berdiri ataupun duduk ke. Boleh ke? Sesuai ke ayat tu ya? Kita pegang sesuatu lah, kamu pegang pensel. Pensel tu sedang dipegang oleh tangan kamu. Sama juga sini, kanta mata tu disebabkan dia boleh berada di laluan tu disebabkan oleh ligamen penggantung. Ligamen penggantung ni yang menggantungkan dia. Tak susah sangat kan? Okay. Kemudian kita ada bintik kuning. Jadi bintik kuning ni adalah tempat titik paling peka cahaya. Jadi dia paling peka cahaya. Di sini banyak fotoreseptor. Jadi baguslah di situ tu sangat sensitif kepada cahaya. Jadi ada setengah orang dia memang sangat-sangat bagus terhadap penglihatan dia. Okey, dia sensitif. Kemungkinan bintik kuning dia banyak lah, cikgu tak pastilah ya. Tapi nak bagi tahu kat sini, bintik kuning ni tempat paling peka cahaya sebab dia ada banyak fotoreseptor. Sekali lagi, apa fotoreseptor? Fotoreseptor ni adalah satu bahagian atau satu struktur yang akan menukarkan tenaga cahaya atau cahaya tu kepada impas saraf. Impas saraf ni adalah maklumat dalam bentuk elektrik. Okey, dia maklumat dalam bentuk elektrik, electrical signal yang akan dihantar oleh sel saraf ke otak. Kenapa nak hantar ke otak? Sebab di otak lah pemikiran tu berlaku. Pemikiran, memori, ingatan, okey. Di situ akan berlaku pemikiran untuk memberi tindak balas yang sepatutnya terhadap persekitaran. Jadi kadang-kadang dengan penglihatan kita ni, kita dapat faham apa yang berlaku di sekeliling. Kalau benda tu tak membahayakan badan, mengganggu sistem badan, jadi atas orang tu lah untuk dia berfikir sama ada perkara tu bahaya atau tidak. Jadi apa sebenarnya yang tubuh badan ni selalu lakukan untuk memastikan kesihatan tu berada pada tahap yang paling bagus sekali. Itu adalah tujuan utama tubuh badan lah. Dan kadang-kadang dia konflik dengan apa yang kita fikirkan. Okey. Cikgu harap kamu boleh faham lah yang itu. Kemudian kita ada bintik kuning dah ya. Bintik kuning nombor 11. Di sini ada nombor 11. Kemudian kita ada koroid nombor 12. Koroid ini di sini. Koroid apa fungsi dia? Lapisan hitam cegah pantulan cahaya dalam mata. Jadi dia lapisan hitam akan cegah pantulan cahaya dalam mata. Boleh ya, ada lapisan hitam tu. Ni lapisan hitam ni. Okey. Lapisan hitam akan cegah pantulan cahaya dalam mata. Dia akan bekalkan oksigen kepada nutrien. Kemudian kita ada sklera. Sklera ni nombor 13. Sklera ni yang warna ungu ni. Dia adalah lapisan teguh. Teguh tu susahlah nak dimusnahkan dan dia kekalkan bentuk mata. Okey, kekalkan bentuk mata. Seterusnya kita ada nombor 14. 14 di sini. Kalau kamu nak jelas lagi, kamu tengok buku teks lah. Buku teks muka surat 12. Buku teks muka surat 12. Tulis sikit, MS 12, muka surat 12. 14 ni bintik buta. Bintik buta ni tidak peka cahaya, tiada fotoreseptor, tempat gentian saraf optik keluar. Jadi maksudnya di bintik buta tu, di sini itu ada gentian saraf optik keluar untuk dia pergi ke otak. Okey. Jadi sepanjang retina ni akan hantar semua maklumat iaitu impas saraf.
Ni impas saraf ni pergi ke otak menggunakan gentian saraf optik ataupun sel saraf lah. Jadi ini yang pertama untuk mata. Jadi kamu belajar tentang mata pada tingkatan 3. Okay. Dengan harapan bila kamu tengok mata kamu sendiri tu, kamu boleh terbayangkan lah laluan mata tu dia bergerak daripada mana ke mana. Kita lihat pula kepada retina. Jadi retina sahaja ni. Jadi di retina ni dia ada sel rod dengan sel kon. Sel kon. Okey, sel kon. Kamu boleh buka buku teks. Muka surat berapa ya? Sekejap cikgu tengok. Muka surat 13. Buku teks ni muka surat 13. Okey. Ada di gambar rajah tu lah. Ni lagi cantik lah buku teks ya berbanding dengan cikgu lukis ni. Kita tengok untuk sel rod ni peka keamatan cahaya yang berbeza. Okey, dia peka pada keamatan cahaya berbeza. Jadi cahaya tu dia punya kuantiti. Okey, keamatan kan, kuantiti cahaya yang berbeza. Melibatkan jumlah cahaya yang masuk atau keluar lah. Cikgu selalu keluarkan yang masuk. Okey, yang masuk. Dia tak ada keluar cahaya daripada mata. Keluar cahaya pada mata tu X-Men je. Manusia ni tak ada cahaya keluar daripada badan kita. Kalau keluar daripada badan kita cahaya ni hebat lah. Okay. Kemudian kita ada sel kon. Sel kon ni peka terhadap warna cahaya dalam cerah. Jadi dia ada 3 jenis warna yang dia akan peka terhadap, iaitu merah, hijau dan biru. Tadi kita ada belajar tentang sklera dan koroid kan. Kita ulang sikit lah, sklera tu untuk apa? Sklera adalah lapisan yang teguh. Dia lapisan yang luar sekali. Okey, bahagian luar sekali kekalkan bentuk mata. Koroid pula lapisan hitam. Yang hitam tu, yang tengah-tengah tu, cikgu besarkan hitam. Nampak tak hitam? Okey. Cegah pantulan cahaya dalam mata. Dia bekal oksigen dan nutrien kepada mata lah, kepada retina. Jadi kita ada retina, kita ada sel rod dengan sel kon. Kamu boleh tengoklah kat dalam tu. Okey, kemudian retina, gela maca. Ni gela maca. Jadi gela maca ni ada dekat mana? Ni, dalam ni, nombor 5 ni. Okey, gela maca nombor 5. Iaitu bahan jeli lutsina, kekal bola mata, fokus cahaya ke mata. Jadi cahaya yang warna kuning kan, dia masuk akan melalui gela maca ni, dia akan kena pada retina. Jadi ni retina lah, ni adalah retina. Sebelum dia jumpa koroid dengan sklera. Jadi retina. Boleh ya? Jadi dia ada sel rod kat situ, dia ada sel kon di situ. Jadi dia akan tukarkan semua maklumat itu kepada impas saraf. Jadi dia akan tukar impas saraf. Kemudian dia ada juga yang kamu kena fahamkan, cahaya akan lalu di sini, akan masuk. Had penglihatan, keupayaan melihat. Okey, had penglihatan tu adalah keupayaan melihat. Sama ada had penglihatan benda tu terlalu kecil. Okay, benda yang kita nak nampak terlalu kecil, benda yang kita nak nampak terlalu jauh. Ada juga yang melibatkan ilusi optik titik buta. Yang ni kamu boleh tengok dekat dalam buku teks macam mana ilusi optik itu. Benda tu kadang-kadang panjang dia tu sama, tapi kita lihat dia satu panjang lagi daripada satu lagi. Padahal dia punya kepanjangan dia tu adalah sama. Okey, kepanjangan dia tu sama. Yang ini ada dalam muka surat. Kalau kamu ada buku teks bersama kamu lah, muka surat 24. Okey, ilusi optik muka surat 24. Kemudian titik buta. Jadi kalau image tu, cahaya tu jatuh pada titik buta, kita tak nampak lah. Tak nampak. Kemudian kita pergi pula kepada kecacatan. Jadi kecacatan ni ada dipanggil sebagai astigmatisme. Astigmatisme. Sebahagian objek jelas, sebahagian lagi kita tak apa nak nampak lah. Disebabkan apa? Kanta mata tidak sekata. Jadi ada sesuatu yang berlaku pada kanta mata ni, dia tidak sekata. Ni kanta mata.
Sesuatu yang berlaku pada kanta mata, dia tidak sekata. Jadi, nak elokkan dia balik, kita guna kata silinder. Jadi, orang yang kena penyakit astigmatisme ni, dia kena guna kata silinder. Yang ini ada juga dalam muka surat 27. Okey, boleh tengoklah kata silinder tu macam mana muka surat 27. Seterusnya, yang nombor 1 kecatatan dia. Yang kedua, rabun jauh. Ketiga, kita ada rabun dekat. Kita pergi dulu kepada rabun jauh. Jadi, kenapa rabun jauh ni? Apa masalah rabun jauh? Rabun jauh ni, kanta dia tu, kanta untuk rabun jauh terlalu tebal. Kanta untuk rabun jauh dia terlalu tebal. Jadi bila dia terlalu tebal, ni terlalu tebal. Tak apa nampak warna ni ya. Kita tukar warna lain lah. Warna apa tau? Ni. Terlalu tebal. Bila dia terlalu tebal, image yang jatuh tu dia jatuh sebelum retina. Okay, dia jatuh sebelum retina. Jadi bila jatuh sebelum retina, kita tak berapa nak nampak dia. Jadi bila tak berapa nak nampak dia, kita tak jelas image tu image apa. Okey, tak apa nak jelas image tu image apa. Kemudian dia ada satu lagi, bola memata panjang. Jadi ini kanta tebal. Yang satu lagi, bola mata panjang. Pelik pula lah bola mata dia panjang kan. Jadi selalunya penyakit genetik lah. Jadi dia mewarisi sifat ni daripada ibu atau ayah dia. Jadi daripada kecil lagi dia dah boleh tahu, tak boleh nampak sangat. Jadi kadang-kadang kita nampak ada bayi-bayi tu kan, yang I boleh tengok kat YouTube lah. Kecil-kecil lagi dah kena pakai spek mata. Sebab apa? Sebab dia ada masalah tentang kanta mata atau berbola mata ni. Jadi berbola mata ni bila dia panjang, pastinya image tu dia jatuh sebelum retina. Dia jatuh sebelum retina. Jadi macam mana nak baik pulih, nak pastikan image tu dia jatuh dekat retina. Nak pastikan image jatuh di retina. Kalau kanta mata tebal, jadi kita letak kanta dwi cekung ni. Okey, kita letaklah kanta dwi cekung. Sebab apa? Kata dwi cekung. Kita letak kata cekung. Okay, kanta cekung. Kanta cengkung ke cekung sahaja? Sekejap cikgu tengok buku ya. Cekung saja. Okey. Kata cekung. Kita letak kata cekung. Bila letak kata cekung, dia akan jauhkan image ni, tukar warna lain sahaja. Dia akan jauhkan image, patutnya jatuh kat sini. Sekarang tu image tu, okey, image dia dah jatuh dekat belakang, dekat retina tu sendiri. Jadi dia nampaklah objek yang sepatutnya dia nampak tu. Boleh ya? Bila sebut tentang rabun jauh, image tu jatuh sebelum retina. Dia jatuh dekat gela maca. Dia jatuh dekat gela maca. Okey, kalau berbola mata panjang, dia letak juga kata kanta cekung. Bila letak kata cekung, jadi image tu dia akan jatuh pada retina. Sebab tu ada orang, dia kena tengok berapa power dia tu kan. Kalau kita pakai cermin mata tu, kita tengok berapa power dia. Kenapa dia ada setengah orang dia 150, ada setengah orang 200. Lepas tu dia kena masuk dekat bilik orang yang buat cermin mata tu, dia kena adjust. Dia nampak ke tak huruf-huruf yang kat depan tu. Kalau tak nampak, adjust lagi. Kalau tak nampak, adjust lagi. Sebab apa? Sebab dia nak dapatkan ketebalan yang betul supaya nanti image tu betul-betul jatuh dekat retina. Okay? Image tu betul-betul jatuh dekat retina. Dia tak naklah image tu tetap jatuh sebelum-sebelum lagi kan. Jadi dia adjust lagi power tu sehinggalah image tu memang betul-betul jatuh kat retina. Kita nampak clear, nampak dengan jelas huruf-huruf yang ada dekat depan tu. Boleh faham tak?
Okay? Cikgu harap kamu faham lah. Cikgu tak tahu nak sebut macam mana lagi dah. Kemudian kita ada rabun dekat. Jadi rabun dekat ni kalau kamu nampak, okey, kanta ni kanta tebal. Okay, rabun jauh kanta tebal, ni kanta nipis lah. Jadi bila dia kanta dia terlalu nipis, dia jatuh image tu selepas retina, di belakang retina. Jadi kita tak nak dia jatuh di belakang retina. Kita nak dia jatuh pada retina. Tadi kalau rabun jauh, dia jatuh sebelum retina, dekat sini. Sekarang ni kita nak dia jatuh betul-betul dekat retina. Sekarang ni macam mana kita nak ubah suai dia daripada belakang tu ke depan, ke retina ni betul-betul. Jadi kita guna kata cembung. Kata cembung. Ni. Kanta cembung. Letak kanta cembung. Bila letak kanta cembung, image dia tu jatuh dekat retina. Kanta dia nipis. Ada satu lagi juga, berbola mata dia pendek. Bila berbola mata pendek, dia jatuh dekat belakang juga image. Jadi macam mana nak betulkan? Guna kata cembung. Jadi pergi jumpa bukan jumpa doktor lah. Cikgu tak pasti dah doktor ke tak. Okay. Mungkin doktor lah kot yang jaga bahagian mata tu. Pergi jumpa dia, dia akan cek mata kita. Kemudian masuk ke bilik dia tu, kemudian tengok huruf yang kat depan tu. Ada E terbalik, E lah, A, B, C semua tu kan. Kemudian dia akan adjust. Dia letak kanta tu supaya dia dapat berapa power yang betul. Dengan kuasa pada kanta tu, kemudian dia buatlah cermin mata kamu. Supaya nanti kenapa dia adjust nak dapatkan power yang betul, supaya betul-betul image yang jatuh tu jatuh dekat retina. Dia tak nak sebelum atau selepas. Kalau jatuh sebelum, selepas, image yang kita nampak tu tak berapa nak jelas. Dia kabur-kabur. Macam cikgu pakai cermin mata, kalau buka cermin mata ni kita tak nampak. Kalau orang tu kita nampak bentuk mata dia tu macam mana, hidung dia macam mana, pipi dia macam mana, kulit dia warna apa. Sebab apa tak jelas? Dia kabur. Jadi nak pastikan yang image masuk ke dalam mata tu betul-betul dia jatuh dekat retina. Jadi dia akan adjust berapa kita punya ketebalan kata cembung, kata cengkung ni. Seterusnya kita ada penglihatan haiwan. Jadi penglihatan haiwan kita ada jenis stereoskopik. Stereoskopik dia mata depan. Okey, mata depan. Macam manusia ni stereoskopik lah, mata depan. Luas penglihatan dia kecil sahaja. Okey. Luas penglihatan yang inilah warna ungu ni. Yang betul-betul dia kecil sahaja. Jadi medan penglihatan ni banyak yang bertindih. Kita boleh nampak dalam bentuk 3D. Dia bagus untuk anggar jarak. Dan selalunya yang ada penglihatan stereoskopik ni adalah pemangsa. Okay, dia pemangsa. Sebab apa? Bila medan penglihatan dia tu bertindih, dia dapat anggar jarak berapa mangsa dia tu. Contohnya macam burung hantu. Burung hantu mata dia macam manusia ni kat depan. Jadi bila dia tengok tikus tu, dia dapat anggar. Tikus tu kalau lari, berapa lama dia boleh lari. Lepas tu kalau dia nak terkam tikus tu, dekat mana hasil tempat terkaman dia tu. Dia dapat anggar jarak dia tu. Dia sangat-sangat bagus untuk tangkap tikus ke ular ke apa sajalah. Okey, mangsa-mangsa dia tu. Kemudian untuk monokular pula, dia mata dia kat tepi. Macam tikus. Tikus kan? Ini tikus, mata dia kat tepi. Jadi medan penglihatan dia tu luas. Okey, luas penglihatan. Ni dia terbalik lah. Ni mata tepi. Kalau monokular ni terbalik, mata tepi. Kemudian luas penglihatan dia luas. Luas penglihatan. Okey. Tulis pun tak pernah kena. Luas penglihatan. Medan penglihatan tidak bertindih. Tidak banyak bertindih. Okey. Bagus, tidak bagus untuk anggar jarak. Kenapa dia tidak bagus untuk anggar jarak? Buat apa dia nak anggar jarak? Dia bukan nak pergi tangkap mangsa. Dia sendiri tu bukan nak tangkap mangsa. Dia sendiri adalah mangsa. Kenapa dia kena ada luas penglihatan yang besar?
Sebab apa? Sebab dia nak kesan kawasan tu ada pemangsa ke tak. Jadi kalau ada pemangsa, dia akan larikan diri. Dia tak boleh duduk kat situ. Jadi bila luas penglihatan dia besar, jadi dia tahu di sekeliling dia tu ada pemangsa atau tidak. Kalau ada pemangsa, dia boleh cepat untuk melarikan diri. Dia boleh detect dengan cepatnya, oh situ ada pemangsa, kita tak boleh duduk lama. Okey, itu adalah penglihatan. Haiwan ada dua jenis, stereoskopik dengan monokular. Sekarang kita pergi pada telinga. Jadi kamu nampak cikgu ada lukis telinga, dan dalam buku teks pun ada lah gambar rajah telinga ni kan. Muka surat 13. MS 13. Okey, muka surat 13. Jadi telinga ni dia ada tiga bahagian. Yang pertama adalah telinga luar. Okey, kedua adalah telinga tengah. Ketiga adalah telinga dalam. Kita pergi dulu kepada bahagian telinga luar. Di telinga luar ni ada cuping telinga. Okey, dia ada cuping telinga. Okey, kita pergi dulu satu-satu apa struktur dia, cuping telinga. Kemudian di seterusnya dia ada salur telinga. Di sini dia ada gegendang telinga. Seterusnya ada ossicles. Seterusnya ada tube Eustachian. Okey, struktur dia tu. Kemudian ada jendela bujur. Ada cochlea. Okey. Ada saraf auditori. Kemudian ada salur separuh bulat. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Nombor 1. Kita bubuh warna lain. Warna pink lah. Okey. Pink ke tu? 1. Besarkan sikit. 1 cuping telinga. Di sini 1 cuping telinga. Kedua kita ada salur telinga. 2. Ketiga kita ada gegendang telinga. 3. Kemudian kita ada tulang ossicle. 4 ni. 4 ossicle. Seterusnya kita ada jendela bujur. 5. Kat situ ada jendela bujur. Nampak tak warna biru tu? Tu. Cikgu dah besar kan? Cikgu kecil boleh lah. Kemudian kita ada tube Eustachian. Tube Eustachian. Nombor 6. Nombor 7 kita ada cochlea. Kemudian kita ada saraf auditori. Nombor 8. Kemudian nombor 9 kita ada saraf separuh bulat. Nombor 9. Jadi kita dah tengok struktur dan nama dia. Telinga kita ni. Jadi kalau kamu tengok kat cermin tu, tengok telinga kamu. Yang antara pastinya kamu nampak cuping telinga. Ya, nampak cuping telinga. Nampak telinga lah. Okey, cuping telinga kumpul dan hantar gelombang bunyi. Jadi ini dia melibatkan bunyi. Tadi kita tengok cahaya, ni bunyi. Ni rangsangan lah. Cahaya, bunyi, itu rangsangan. Panas, sejuk. Okey, itu adalah rangsangan. Kumpul dan hantar gelombang bunyi. Di gelombang bunyi. Bunyi akan dikumpulkan dan dihantar ke salur telinga. Jadi salur telinga ni fungsi dia apa? Hantar gelombang bunyi ke gegendang telinga. Nombor 3 gegendang telinga kan. Jadi gegendang telinga apa fungsi dia pula? Bergetar ikut frekuensi gelombang bunyi. Jadi bila bunyi itu masuk, gelombang bunyi masuk. Contoh kita buat warna apa? Warna okey, warna tu. Jadi bunyi masuk ke cuping telinga. Dia berkumpul di cuping telinga, kemudian dia akan masuk ke salur telinga. Bila dia masuk ke salur telinga, dia dia macam seolah-olah menghentak. Dia bertembung dengan gegendang telinga. Jadi bila dia menghentak bertembung dengan gegendang telinga, menyebabkan gegendang telinga tu bergetar mengikut frekuensi gelombang bunyi itu. Okey, macam seolah-olah kita ada kompang tu, kita hentak kompang. Jadi sekarang ni bunyi itu akan hentak pada gegendang telinga tu. Dia bersentuhan, dia
menghentak, dia bertembung dengan gegendang telinga, menyebabkan getaran pada gegendang telinga mengikut frekuensi gelombang bunyi. Okey, boleh ya. Jadi sekarang ni frekuensi gelombang bunyi itu, getaran tu pula akan dipindahkan ke osikel. Jadi dia akan pindahkan getaran ke osikel. Gegendang telinga ni adalah membran yang nipis. Jadi dia membran nipis saja. Dia macam kompang punya tu yang kita pak. Kompang tu tebal lah, dia guna kulit kambing ke kulit lembu kan. Tapi untuk yang membran gegendang telinga dia nipis saja untuk dia bertembung dengan bunyi. Okey, frekuensi bunyi dia bergetar. Sebab ada pertembungan tu dia bergetar, getaran tu, frekuensi getaran tu akan dihantar pergi ke osikel. Jadi ini bahaya sikit lah. Sebab kadang-kadang kamu duk korek telinga tu, terkena pada gegendang ni boleh pecah atau musnah. Jadi hati-hati. Kemudian getaran tu akan pergi ke osikel. Tulang osikel ni ada 3. 1, 2, 3. Apa dia akan buat? Dia akan kuatkan getaran. Kemudian akan dihantar pergi ke koklea. Okey, dia hantar pergi ke koklea. Okey. Dia tak hantar ke koklea dulu, dia hantar ke jendela bujur. Sebab ada jendela bujur tu. Okey. Jadi ini jendela bujur pada hujung osikel tu, yang akan dihantar ke koklea lah. Jadi jendela bujur, seterusnya kita ada jendela bujur, kumpul dan hantar getaran bunyi ke koklea. Jadi kumpul dan hantar getaran bunyi ke koklea, jendela bujur. Setelah jendela bujur, dia akan dihantar ke koklea. Koklea akan kesan dan tukar getaran ke impas saraf. Jadi dia akan kesan dan tukar getaran tu kepada impas saraf. Impas saraf tu akan dihantar ke otak oleh saraf auditori. Okey, akan dihantar ke saraf auditori. Dia akan hantar impas saraf ke otak. Jadi itu adalah laluan bagi gelombang bunyi. Jadi gelombang bunyi itu dia akan menghentak pada gegendang telinga. Gegendang telinga tu akan bergetar. Getaran tu akan dihantar pergi ke tulang osikel 1, 2, 3. Kemudian getaran tu akan dikumpul oleh jendela bunyi. Jendela bunyi akan bagi getaran tu ke koklea. Koklea akan tukar getaran ke impas saraf. Impas saraf akan dihantar ke otak menggunakan saraf auditori. Jadi itu adalah pergerakan bunyi. Tak susah sangat, mudah saja. Kemudian kita ada bahagian-bahagian yang lain dipanggil tube Eustachius, akan imbangkan tekanan udara dua belah telinga. Jadi yang ini kadang-kadang kita rasa macam ada sesuatu berlaku. Contohnya kita naik gunung atau bukit, dia akan memberi kesan lah kepada tube Eustachius ni. Okey, sebab dia tekanan udara. Kemudian salur separuh bulat. Salur separuh bulat di sini ni. Okey. Jadi akan kesan kedudukan kepala, bantu kawal keseimbangan badan. Jadi kita punya keseimbangan badan disebabkan oleh salur separuh bulat. Di sini juga ada had deria pendengaran. Lihat deria pendengaran. Ini ada dalam buku lah. Nak tak nak cikgu cuba listkan lah untuk kamu. Kita ada manusia. Okay, 20 Hz to 2000 Hz, 20,000. Okay. Kemudian kita ada singa laut 450 hingga ke 50,000 Hz. Kita ada tikus 20 hingga 80,000. Kelawar 2000 hingga ke 110,000. Anjing kita ada 67 hingga 45,000. Gajah kita ada 16 hingga ke 12,000. 16 saja ya. Dolphin kita ada 40 hingga ke 100,000. Seterusnya kita ada, kalau orang tua gegendang telinga dia kurang kenyal lah. Sebab tu kadang-kadang dia tak apa nak dengar. Kemudian kalau koklea rosak, kita boleh implant koklea. Maksudnya kita boleh tukar ganti koklea yang baru lah. Jadi kena
Dia nak ada operation pembedahan. Okay, seterusnya kita pergi kepada hidung. Hidung ni ada juga di dalam apa kita panggil? Ada dalam buku teks muka surat 14. Surat 14 hidung. Ni rongga hidung lah. Kita usahakan rongga hidung. Yang ni lubang hidung. Ataupun dalam biologi dipanggil sebagai nostril. Rongga hidung. Kalau kamu korek hidung kamu tu, kamu rasa ada bulu hidung. Bulu hidung tu adalah sesuatu yang penting juga untuk sistem pernafasan lah. Kemudian di atas langit hidung tu, di rongga hidung langit dia tu, di atas tu adanya reseptor bau. Okey, reseptor bau. Jadi kita tengok tu ada reseptor bau, dia ada saraf, kemudian dia ada sel deria baru, ataupun reseptor bau. Bau tu maksudnya odor. Bau lah kan, bau. Aroma, okey, aroma. Ada lebih kurang 10 juta sel deria bau. Jadi kalau kita sedut udara tu, kita boleh bau lah apa yang ada bau-bau di udara tu. Kemudian sel deria bau tu akan tukarkan bau tu kepada impas saraf. Impas saraf tu akan dibawa oleh saraf pergi ke otak. Jadi otak akan tafsirkan. Okey, otak akan tafsirkan. Jadi bila otak tafsirkan, dia akan bagi tahulah bau tu sebenarnya bau apa. Sekarang ni kita pergi pula kepada lidah. Lidah ni ada dalam muka surat 15. Okey, muka surat 15, lidah. Jadi kamu nampak, kamu buka mulut kamu tu, tengok kat cermin ada lidah tu kan. Ni lidah. Jadi di lidah ni ada tunas rasa. Okey, ada tunas rasa. Adalah tunas rasa. Banyaklah di lidah tu. Kemudian tunas rasa tu bila kita besarkan dia, dia bentuk macam ni. Okey. Dia ada liang dia ada sel penyokong, dia ada reseptor rasa di tengah tu. Kemudian ada saraf. Okey, dia ada saraf. Jadi antara yang sangat-sangat penting adalah reseptor rasa ni. Sebab reseptor rasa ni akan tukarkan rasa ataupun makanan yang kita makan tu, dia ada rasa dia kan. Dia ada rasa masam, manis, sedap apa semua tu lah. Tukar kepada impas saraf. Sekali lagi, impas saraf. Impas saraf ni akan bergerak ke otak melalui saraf ni. Jadi akan bergerak ke otak melalui saraf. Okey. Jadi kita baca sikit apa benda yang cikgu tulis ni. Papila pada lidah. Papila tu yang bentuk ni. Ni papila pada lidah. Bintik kecil. Bintik kecil. Jadi kalau kamu tengok kat lidah kamu tu ada macam papila-papila tu lah, cikgu nak tunjuk pun susah lah. Kamu tengoklah lidah kamu sendiri. Bintik-bintik kecil. Permukaan ada ratus tunas rasa. Jadi di situ, di permukaan dia tu ada beratus tunas rasa. Setiap tunas rasa ada lebih kurang 10 hingga ke 50 reseptor rasa. Apa fungsi reseptor rasa? Dia akan kesan rasa pada makanan, kemudian dia akan tukarkan rasa tu kepada impas saraf. Impas saraf ni adalah maklumat elektrik. Okey, maklumat elektrik. Kemudian maklumat elektrik ni akan dihantar ke otak menggunakan saraf tu. Sebab apa? Semua maklumat-maklumat ni kena hantar pergi ke otak. Otak tu ada pemikiran dia. Apa benda dia nak buat. Jadi contohnya makanan tu rasa tak sedap. Jadi kat otak sebenarnya rasa tak sedap tu. Bukan dekat lidah kamu yang rasa tak sedap. Otak yang rasa tak sedap. Okey. Kamu dengar sesuatu yang sangat-sangat merdu kan. Pendengaran tu yang menyebabkan kamu rasa, kamu dapat faham dia sangat-sangat merdu, benda tu ada dalam otak. Jadi sebenarnya semua yang kita lihat di sekeliling ni adalah hasil daripada benda yang terbentuk di dalam otak kita. Boleh tak ni? Benda yang terbentuk di dalam otak. Kemudian, ini adalah bahagian yang ada juga dalam buku teks kamu. Depan ni adalah rasa manis. Kemudian di tepi ni ada rasa masin, ada rasa masam. Di hujung tu ada rasa pahit. Di tengah-tengah tu ada umami. Kemudian kita ada kulit.
Ini cikgu ada lukis kulit. Kulit disebut juga dalam buku teks tu, kulit adalah organ terbesar. Kemudian hujung jari dia beritahu ada epidermis yang nipis. Jadi dia ada reseptor sentuhan yang banyak. Siku, tapak kaki, belakang badan kurang peka terhadap sentuhan. Disebab apa? Dia kurang reseptor sentuhan. Jadi dia ada reseptor ni. Jadi kita tengok sikit kulit tu macam mana. Jadi kulit dia ada 3 bahagian. Dia ada epidermis, tukar warna lain. Dia ada epidermis, dia ada dermis, dia ada lapisan lemak di bawah. Okey, kita tengok dulu dermis. Okey, dermis ni dia ada di atas tu reseptor sakit. Tulis. Kita nak bubuh warna ni lah kan. Warna tu macam lebih kurang sama. Warna merah ni lah. Jadi kita ada reseptor sakit. Kita letak nombor 1. Jadi reseptor sakit kat sini. Tak apa nak nampak ya. Warna ni lah. Okay. Ada satu reseptor sakit di situ. Kemudian kita ada reseptor sejuk. Nombor 2, sejuk. Reseptor sakit nak detect, nak kesan apa? Nak kesan sakit lah. Sakit tu contohnya orang buat apa? Orang cubit kamu. Cubit kat mana? Cubit kat tangan kamu. Bila orang cubit kat tangan kamu tu dia ada kulit. Di bawah kulit tu, dekat epidermis tu ada reseptor sakit. Jadi bila dia pulah tangan kamu punya kulit tu, reseptor sakit akan kesan kesakitan. Bila dia kesan kesakitan, dia akan tukarkan kesakitan tu kepada impas saraf. Impas saraf akan pergi ke otak melalui apa? Melalui sel saraf lah. Sel saraf ni apa? Adalah laluan dia. Semua sama lah, dekat telinga sama, dekat mata sama, dekat hidung pun sama, dekat lidah pun sama, dekat kulit pun sama. Reseptor ni akan kesan rangsangan. Contohnya kalau reseptor sakit, dia akan kesan rangsangan kesakitan. Dia akan tukarkan rangsangan tu kepada impas saraf. Impas saraf ni ada benda apa? Ialah maklumat elektrik yang akan dihantar pergi ke otak. Siapa yang nak hantar? Saraf yang akan hantar. Jadi bila dia sampai ke otak, barulah otak fikir, oh benda ni sakit. Jadi bila benda ni sakit, tarik tangan lah. Okay? Jadi kalau benda tu tak dalam keadaan mengejut lah. Jadi orang tu pulas sikit-sikit kan. Mula-mula tak rasa sakit sangat, kemudian rasa sakit. Okay? Jadi kamu pun cuba nak mengelak daripada kesakitan. Kemudian reseptor sejuk. Reseptor sejuk buat apa? Akan kesan rangsangan yang melibatkan sejuk lah. Reseptor sentuhan, nombor 3. Sini ada 3. Kemudian kita ada kelenjar minyak. Jadi ada kelenjar minyak di sini. Nombor 4. Kelenjar minyak ni dia akan keluarkan minyak. Sebenarnya nama dia sebaceous gland. Tapi dalam buku kamu dia tulis kelenjar minyak. Cikgu ikutlah kelenjar minyak. Okay? Jadi dia keluarkan minyak. Kadang-kadang kamu pegang muka kamu berminyak kan. Disebabkan kelenjar minyak lah. Kenapa minyak tu dihasilkan? Supaya nanti muka kamu tu tak kuman tak boleh nak hidup atas kulit. Salah satu fungsi minyak tu kuman tak boleh nak hidup lah. Okay, dia akan mematikan kuman. Kuman ni apa? Kuman ni ada pada udara. Kemudian kita ada reseptor tekanan. Nombor 5. Reseptor tekanan 5. Okay. Lepas tu bawah ni ada saraf. Nombor 6. Kemudian kita ada reseptor haba. Nombor 7. Jadi dia akan kesan haba lah. Kesan kepanasan. Boleh ya. Sebenarnya ada kelenjar peluh ni. Tapi kenapa cikgu tak tulis pun tak tahu. Ada tak dalam buku teks kelenjar peluh? Oh, tak ada kelenjar peluh. Jadi ada kelenjar minyak saja. Dia sebenarnya ada kelenjar peluh. Okey, selepas ni kita pergi pada gerak balas tumbuhan. Okey, gerak balas tumbuhan. Ada 2 gerak balas yang kamu kena tahu, tropisme dengan nestic. Tropisme ni adalah gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan. Jadi selalunya tumbuhan ni dia susah lah sikit kita nak tengok dia bergerak terhadap rangsangan. Sebab apa? Sebab dia duduk keadaan macam tu, tak bergerak ke arah mana-mana kan. Tapi sebenarnya dia ada pergerakan. Cuma kita kadang-kadang kita tak sedar sebab dia sangat-sangat perlahan. Jadi gerak balas terhadap rangsangan. Bahagian tumbuhan yang respon terhadap rangsangan ni kita panggil sebagai tropisme negatif, tropisme positif. Contoh rangsangan.
terhadap cahaya. Jadi tumbuhan ni dia akan pergi ke arah cahaya. Jadi dia panggil sebagai fototropisme positif adalah bahagian pucuk. Sebab pucuk ni yang akan bergerak balas terhadap rangsangan cahaya. Dia kalau boleh dia nak pucuk tu mengarah ke cahaya. Sebab apa? Bila dia mengarah ke cahaya, dia boleh memaksimalkan penerimaan cahaya dia tu. Boleh dalam keadaan yang banyak dia boleh dapat cahaya. Sebab tu daun-daun tu Tuhan susunkan tumbuhan tu supaya dia punya pelebaran dia tu kalau boleh semaksimum boleh dia nak terima cahaya. Sebab apa dia nak terima cahaya? Sebab cahaya tu adalah komponen utama dalam proses fotosintesis. Fotosintesis ni adalah proses untuk buat makanan dia sendiri. Dia buat makanan guna apa? Guna karbon dioksida. Dia ambil daripada mana karbon dioksida? Daripada udara. Siapa yang menghasilkan karbon dioksida? Manusia sendiri hasilkan karbon dioksida. Okey. Kemudian dia ada juga rangsangan melibatkan air. Jadi dia perlu air. Air ni untuk apa? Air terlibat juga dalam fotosintesis. Jadi dia nak buat hasil makanan sendiri, dia nak hasilkan oksigen, dia perlu air. Jadi dia perlukan air, cahaya. Dia perlukan air. Air ni nak ambil daripada mana? Akar lah. Akar pokok. Mana boleh datang daripada udara? Udara dia tak boleh nak sedut. Dia kena melalui akar pokok. Paling banyak sekali dia dapat air. Jadi air ni kita panggil hidrotropisme. Positif adalah bahagian akar. Jadi akar tu yang akan bergerak ke arah air. Kemudian ada juga graviti. Geotropisme positif bahagian akar. Geotropisme positif ni maksudnya dia akan pergi ke arah tu. Kemudian sentuhan kita ada tigmotropisme positif. Dia sulur paut, batang melilit terhadap sentuhan. Kemudian ada juga pergerakan tumbuhan dia cepat, nesting. Contohnya sentuhan. Pokok semalu. Kalau kamu pegang pokok semalu tu cepat dia bertindak balas, tutup semua daun-daun yang ada. Okey.